Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dipertemukan dalam rumah Allah yang serba indah, yang penuh barakah hari ini, alhamdulillah. Untuk makluman muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kuliah saya yang ketiga, alhamdulillah. Daripada kuliah yang pertama, tajuk yang berkisar tentang secara khusus perisai yang kita boleh gunakan untuk membenteng diri kita daripada serangan sihir dan jin. Yang kedua, saya fokuskan satu tajuk, antara sebab kenapa kita boleh diserang jin dan sihir itu sendiri. Antara sebabnya, bila kita sakit, kita salah pilih rawatan. Saya ulang balik, apa ciri-ciri rawatan yang bertentangan dengan syarak. Kadang-kadang kita tak nak disihir disebabkan kita tersalah pilih perawat, disebabkan kita tersalah guna kaedah rawatan. Kita sendiri telah melakukan sihir itu, kita sendiri yang buat sihir itu berlaku. Elok-elok kita nak elak, elok-elok kita nak jauhi, kita sendiri yang melakukan sihir tersebut akibat tersalah pilih rawatan. Perawat-perawat, bomoh-bomoh, dukun, pawang yang menggunakan kaedah yang bertentangan pasti akan menggunakan yang dipanggil jin dalam membantu proses rawatan. Itu yang berlaku. Jadi saya ulang sedikit untuk ulang kaji, apa ciri-ciri yang bertentangan dengan syarak sebelum ini yang saya pernah terangkan. Yang pertama, sumber ambilan bacaan daripada penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan tangkal daripada Al-Quran, mengubah ayat-ayat Al-Quran, menghina Al-Quran. Banyak cara mereka menghina Al-Quran, dengan menulis di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, ditulis di atas kulit dan dipakaikan di badan. Banyak lagi lah cara mereka menghina Al-Quran, diletakkan di dalam dompet dan akhirnya didudukkan. Banyak benda ini berlaku. Kalau datang pusat rawatan saya, alhamdulillah, saya nampak hari ini ada beberapa pelawat yang pernah datang pusat rawatan saya, alhamdulillah. Kat situ saya ada letakkan satu galeri, tangkal-tangkal, barang-barang khurafat syirik ini saya kumpulkan di satu tempat dan dijadikan sebagai bahan pameran. Antaranya perkara-perkara tersebut, Quran yang cetak secara kecil, dipakaikan di leher, dipakaikan di lengan. Jadi itu antara penyalahgunaan sumber ambilan dan bacaan. Yang kedua, perawat itu sendiri mendakwa dirinya kasyaf, mendakwa diri mereka boleh melihat jin, mendakwa diri mereka boleh menentukan bilangan jin, mendakwa ada ilmu laduni dan sebagainya. Kita nampak mereka hebat. Baru-baru ni kecoh dekat TikTok, di Facebook, di media, surat khabar tentang bagaimana Ustaz Kazim itu disihir. Ada seorang menyatakan dia melukiskan gambar jin-jin yang menyerang Ustaz Kazim. Na'udzubillah. Itu memang terkeluar daripada syariat totally. Kalau ikut kerosakan, total loss. Tak boleh. Macam mana dia nampak? Dia kata ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tidak pernah ditunjukkan dalam sirah Nabi, tidak ditunjukkan dalam contoh-contoh amalan perbuatan Nabi. Kalau tak ada dicontohkan daripada amalan perbuatan Nabi ataupun contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para ulama, tajribah daripada ulama, datang daripada beliau sendiri, Allahu Akbar. Satu perkara yang boleh kita tanyakan dan satu perkara yang boleh kita ragui. Na'udzubillah, kita tak nampak jin tersebut. Adakah yang memberi bayangan kepada jin tersebut adalah jin yang ada pada perawat tersebut? Kalau kita tengok TikTok yang melukis ni pun, Allahu Akbar,
dengan menarinya. Allah, saya rasa sebab benda macam ni dah terlalu banyak ya di media massa, di TikTok, di Facebook, merawat secara live. Allahu Akbar. Secara personal, saya amat tidak bersetuju perawatan secara live ni. Satu, dia boleh mengundang fitnah ya, hatta hospital sekalipun dia tak buat live, walaupun itu diiktiraf oleh dunia, tak pernah pun dia buat live. Ini perubatan Islam. Kadang-kadang bila ruqyah itu jalankan, keluar perkataan-perkataan daripada mulut pesakit, takut-takut ia fitnah ataupun tipu daripada jin yang ada dalam badan pesakit. Akhirnya kita ditipu bulat-bulat oleh syaitan, kita pun percaya. Allahu Akbar. Hati-hati. Okey, kita tengok perawat tu merawat macam mana, kaedah yang digunakan, mendakwa macam-macam. Kadang-kadang kita ni sebab nak sembuh, kita dah tak kisah dah, asalkan sembuh, jumpalah perawat mana pun. Nampak dia baca Al-Quran sikit, dijampi dengan bahasa Melayu sikit, ada bismillah, ada sedikit Al-Fatihah, ada muawizat. Ini rawatan Islam. Akhirnya kita tersalah dan akhirnya kita tersesat. Akhirnya kita ditipu bulat-bulat. Okey, dalam hadis Bukhari katakan kan, tidak ada kesembuhan dalam perkara yang haram. Jampi yang haram tu salah, kaedah yang salah juga haram di sisi Islam. Apa yang diharamkan oleh Islam itu juga diharamkan dalam perubatan Islam. Tak boleh sama sekali. Okey, kita dah tahu perawat ni macam pelik, dengan tak solatnya, kadang-kadang seluar pendeknya ada. Perawat itu berseluar pendek, isap rokok lagi. La haula wala quwata illa billah. Kita ni asal sembuh. Orang ramai pergi kat dia sembuh, tak apa, yang penting sembuhlah. Itu yang kita cukup takut. Sebab itu penting, sebab dia berkait dengan akidah. Jangan bermain-main dengan perkara sebegini. Tak apa ustaz, yang penting sembuhlah, tak ada masalah, yang penting sembuh. Kita dah lama menderita ustaz tak faham. Itu yang biasa keluar daripada mulut pesakit. Sakit ustaz kita kena, dah puas kita ikhtiar, akhirnya jumpa dia kita sembuh. Wah, macam dia pula penyembuh. Itu kadang-kadang belitan iblis ni senang nak memanipulasikan kita agar kita tersesat daripada jalan yang sebenar. Seterusnya, cara merawat dan kaedah rawatan yang diberikan. Ada sentuhan kepada pesakit yang bukan mahram, duduk berdua-duaan dalam satu bilik. Itu dah melampau. Pegang, sentuh tempat-tempat yang sensitif. Ini peluang dia katanya. Yang kes rogol, kes cabul, kes tipu duit beratus ribu berlambak-lambak. Dah kena cabul, dah kena rogol, baru tahu. Ini berlaku tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dah dari pusat rawatan, kita cukup sedih, kita cukup takut dengan apa yang berlaku. Kita cukup takut. Sebab itu penting penerangan-penerangan sebegini. Harap dapat diperbanyakkan lagi penerangan tentang perubatan yang betul-betul mengikut syariatnya. Jabatan Daging Islam ada buat tauliah, KKM ada bagi tauliah. Sekarang kalau tak lepas daripada KKM, tidak boleh melakukan rawatan Islam itu. Kena lalu Aisyifa dipanggil. Aisyifa daripada Jabatan Agama Islam setiap negeri. Ada talaki musyafahah dia, ada ujian tasmik dia, hafalan-hafalan, ada tentang hafalan-hafalan doa ditasmik oleh pentasmik yang bertauliah daripada Jabatan Agama Islam. Ada. Cari yang macam tu. Dah diiktiraf daripada Jabatan Agama Islam dan Kementerian Kesihatan. Okey, kita tengok cara merawat. Kadang-kadang pelik, sentuh yang bukan-bukan kan. Ada pesakit tu dah sakit kena marah lagi, kena marah dengan perawat. Kesian pesakit tu. Seterusnya, bahan-bahan rawatan yang digunakan yang menjaga syarak. Digunakan najis, bahan-bahan pemujaan seperti colok, kemenyan, ya, kuku, rambut, air liur, darah, nanah, semua ada. Arak, yang saya pernah cerita sebelum ni, kikisan daripada tulang babi, ada. Najis tahap tinggi, najis mughallazzah digunakan, bukan kecil-kecil anak, darah haid. Itu diminta. Makin kuat benda yang kita buat, makin kuatlah syaitan yang akan bersama-sama dengan kita. Tu kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni terdesak, terpaksa, terambil, kadang-kadang terjebak. Saya pernah bagi satu kuliah di Masjid Batu Tiga. Soalan dia kena, ustaz, kalau kita terjebak macam ni ustaz, kawan-kawan kita bawa, kawan
Kita tak tahu pun, kawan bawa kita, alamak dah terjebak. Mula-mula bacanya bismillah, last akhirnya tak dengar apa yang dibaca, teranggur-anggur. Okey, dah selesai rawat. Menggunakan perantara. Ada sekarang live banyak, ya, bagi satu tempat jin tu masuk tubuh badan dia dan dia berkata-kata tentang penyakit, sesuatu penyakit. Dia ikut apa jin yang masuk dalam tubuh badan. Wallahu alam, betul ke jin tu masuk atau dia berpura-pura kerasukan. Tu penting juga tu. Yang datang pusat rawatan kita kena pastikan. Kadang-kadang bukan kena jin pun. Kadang-kadang masalah psikologi je. Dia punya stres, depression, skizofrenia dia, bipolar dia, anxiety dia. Kita kena faham, kena bezakan. Ini betul-betul kena gangguan jin. Ini betul-betul ada masalah psikologi. Ini betul-betul masalah fizikal dia. Tak ada pun kaitan dengan jin. Kadang-kadang perawat itu main hantam je. Dia kata dah ada jin ni. Datang-datang dah tahu dah kena jin. Mana dia tahu? Sebab dalam rawatan Islam ni dia ada diagnos dia juga. Ada diagnos, iaitu kaji selidik simptom-simptom gangguan yang ada pada pesakit. Itu penting supaya kita tidak tertipu dan kita terselamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sebab kita dah cukup takut, dah terlalu banyak. Sekarang ini dah banyak kita terdedah dengan perubatan-perubatan yang dikatakan Islam, dikatakan mengikut syarak, tetapi tidak mengikut syarak. Kita cukup takut dah. Sebab dia melibatkan yang banyak kali sebut. Pertama, akidah kita. Kedua, fizikal kita. Daripada sudut syirik kepada Allah, daripada sudut sihir kita yang kita akan lakukan. Sekiranya kita tersalah pilih rawatan. Itu kuliah yang lepas, saya hanya ulang kaji. Hari ini apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, satu tajuk pula saya nak berlawan dengan tajuk yang sebelum ini. Hari ini saya bawa satu tajuk, perubatan yang mengikut syarak. Hari itu bertentangan. Hari ini kita follow pula rawatan yang ikut syarak. Apa yang ikut syarak ni? Macam mana cara dia? So, sebelum kita nak pergi masuk ke dalam apa itu perubatan yang mengikut syarak, kita kena faham apa itu sebenarnya perubatan Islam. Kita selalu sebut, kita selalu faham, dia ni buat rawatan Islam. Kalau tengok kajian yang dibuat oleh Profesor Jahid Siddiq, ya, salah seorang pensyarah daripada Universiti Malaya. Beliau ini juga seorang perawat yang masyhur dekat negara kita, berada di Kuang, Sungai Buloh. Dah lama dah merawat. Profesor Jahid Siddiq ni, kalau kenal, dia antara yang mempelopori rawatan Islam menggunakan ranting nona yang dipukul-pukul pesakit tu. Itu kaedah beliau lah. Apa kajian beliau tengok? Orang kadang-kadang tengok orang ni kalau dia tidak letakkan bayaran, ini rawatan Islam. Orang tengok dia baca ayat Quran pakai kopiah, ada rupa-rupa alim sikit, ini rawatan Islam. Dia tengok daripada sudut luaran, dia tidak tengok cara kaedah yang sebenar. Ada juga dia kata kalau dia tidak menggunakan jampi-jampi serapah, tidak menampakkan kaedah yang macam pelik, ini rawatan Islam. Itu kajian yang dibuat oleh Profesor Jahid Siddiq. Hari ini kita kena faham, kita tengok apa itu maksud perubatan Islam. Satu, ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani dan rohani oleh seseorang Islam yang mahir dalam kaedah rawatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau amalan salafus salih dan ulama muktabar atau kesemua sekali, serta menggunakan kaedah-kaedah atau bahan-bahan yang dibenarkan syarak daripada TCM, Traditional and Complementary Medicine, Kementerian Kesihatan Malaysia. Garis panduan amalan pengumatan Islam September 2011. Ada satu garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan bersama Jabatan Agama Islam, satu garis panduan yang perlu kita patuh. Jadi ini yang beliau sebutkan dalam garis panduan rawatan Islam. Dia kena berpandukan Al-Quran dan Sunnah, amalan salafus salih dan bahan yang tidak bertentangan dengan syarak. Itu kunci dia. Apa pula yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Harundin? Sebab kalau kita sebut perubatan Islam, antara yang lama mempelopori perubatan Islam di negara kita, antara ulama rujukan kita sebelum ni ketika beliau masih ada, iaitu Allahyarham Tuan Guru Ustaz Harundin di Darus Syifa. Apa yang beliau sebutkan tentang perubatan Islam ini? Wahyu ilahi yang diambil dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang dikenali sebagai Tibbun Nabawi. Mereka fokuskan kalau sebut ada perkataan Islam, mesti tidak lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh lari. Dan dia mendapat petunjuk daripada Nabi atau kitab yang dipanggil Tibbun Nabawi dalam konsep amalan perubatan Islam.
Itu yang disebut oleh Tuan Guru Saharudin. Dia tidak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa perkara yang keluar daripada Quran dan Sunnah bukan lagi dikira sebagai perubatan Islam. Jadi kena hati-hati. Kita masuk lagi dalam ciri-ciri pengubatan Islam itu sendiri yang dikatakan perubatan Islam. Okey, dia perlulah seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang disebutkan oleh Dr. Harudin, dia mestilah berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita buka Al-Quran, memang ada sebut tentang beberapa penyakit yang boleh disembuhkan dengan madu. Okey, daripada lebah. Allah kata dalam Quran surah An-Nahl tentang bagaimana madu boleh mengubati penyakit. Bagaimana kisah seorang pemuda menceritakan saudaranya terkena sakit perut, Nabi suruh makan madu. Okey, itu antara petunjuk daripada Al-Quran. Okay, kalau sebut tentang Al-Quran, Ibnu Qayyim kata dalam Al-Quran menunjukkan dua penyakit yang disebutkan oleh Allah. Pertama, penyakit daripada sudut rohani. Yang kedua, penyakit daripada sudut fizikal. Kalau tengok dalam Al-Quran juga, penyakit daripada sudut fizikal hanya kurang 10 kali disebut. Lebih kurang 5 atau 6 kali disebut dalam Al-Quran. Penyakit rohani tentang hati ini terlalu banyak. Hampir 59 kali disebut di dalam Al-Quran. Nampak? Ada. Memang disebutkan di dalam Al-Quran. Kena berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Apa contoh? Rawatan dalam As-Sunnah yang Nabi sebut penggunaan habatus sauda. Tu bekam, itu juga petunjuk daripada Sunnah yang ada hadis-hadis yang sahih. Datuk orang kadang terkeliru satu kaedah menggunakan daun bidara. Biasa kita dengar kan, bila ada penyakit gangguan pakai daun bidara. Dan itu disebut pula ini sunnah. Itu kena hati-hati. Sebenarnya penggunaan daun bidara bukan daripada sunnah. Nabi tidak ajar pun kita menggunakan daun bidara untuk merawat gangguan makhluk halus. Tak. Okay, itu tajribah. Tajribah itu pengalaman ataupun yang digunakan oleh ulama. Pengalaman-pengalaman ulama. Okey, eksperimen daripada ulama yang terbukti berkesan dalam merawat penyakit. Okey, daripada Imam Ibnu Katsir, daripada Muhammad bin Abdullah bin Baz, okey, Syekh Abdullah bin Jibrin, masya-Allah. Ini antara tajribah ulama tentang penggunaan daun bidara. Bukan daripada Nabi SAW. Memang Nabi ada sebut penggunaan daun bidara, tapi untuk kegunaan mandian jenazah, bukan mandian untuk rawatan makhluk halus. Tapi kita mengambilnya tajribah, pengalaman, eksperimen daripada ulama-ulama muktabar. Okey, itu kita dah faham. Okay, kita tengok dah berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Amalan yang kedua, amalan ulama terdahulu yang saya sebutkan tadi, penggunaan daun bidara, penggunaan bunga mawar. Okey, kalau diikut Timur Tengah, dua kaedah yang digunakan. Pertama, daun bidara. Kalau tak jalan, kita gunakan bunga mawar. Macam mana pula cara guna bunga mawar ni? Jarang-jarang kita guna. Mandi bunga ustaz. Untuk menyerikan muka, untuk menyerikan badan. Tak, sebenarnya ia salah satu kaedah merawat gangguan makhluk halus juga. Sihir, jin asyik, jin yang menumpang, tak kiralah apa-apa jin pun, saka, boleh digunakan kaedah bunga mawar ni. Ini jarang-jarang orang gunakan. Okey, cara dia, kelopak bunga mawar ni atau bunga ros berwarna merah direbus sehingga tertanggal warnanya, dan air rebusan ini dimandikan kepada pesakit yang terkena penyakit gangguan. InsyaAllah ia sangat memberi kesan yang baik. Okey, seterusnya apa ciri-ciri perubatan Islam ini? Dia mestilah mematuhi yang halal dan haram, tidak boleh bercampur. Kalau dikatakan halal dalam Islam, halallah dalam perubatan Islam. Kalau dikatakan haram dalam haram daripada sudut syaraknya, maka haramlah juga daripada sudut perubatan Islamnya. Tidak boleh kompromi. Ada setengah orang kata, tak apa, ini kita dalam keadaan terpaksa darurah, tak apa, tak boleh ambil kesempatan ke atas pesakit. Dia pegang pesakit sesuka hati dia, na'udzubillah, kan, menggunakan jurus-jurus yang pelik-pelik. Pesakit tu bersilat, kita ikut bersilat bersama pesakit. Tak perlu sebenarnya. Dalam perubatan Islam, kita ruqyah, kita bacakan aja pada pesakit, dan nanti kita akan bagi contoh-contoh yang ada hadis daripada Nabi, kaedah merawat dia. Tepukan, tiupan, pegang, itu ada.
bukan bersilat. Ada perawat dia suka bersilat. Tengok pesakit tu dah bangun, dah mula buka bunga, dah mula nak bertomoy, dia pun mula bangun, dia pun sama-sama buka jurus dan akhirnya bersilat bersama pesakit. Na'udzubillah. Tak ada sebenarnya dalam rawatan tersebut. Kita tengok, Masya Allah, hebatnya kan. Tapi itu perkara yang tidak ada pun dalam perubatan Islam. Tidak pernah ditunjukkan oleh ulama-ulama kita dalam merawat. Tak ada. Saya pernah praktikal lah bersama Tuan Guru Ustaz Harundin tahun 2012. Pengalaman tu mahal lah. Saya tengok bila pesakit tu mula kerasukan teruk, saya tak nampak pula Tuan Guru bersilat sama dengan pesakit. Tak ada. Saya tengok perawat-perawat lain pun tak ada pula bersilat dengan pesakit. Dibiarkan, dirukyahkan, dan dibiarkan. Rupanya betul. Kadang-kadang ayat itu bila dibacakan kepada pesakit, bukan waktu tu dia kena, waktu tu dia rasa. Tak, kadang-kadang 5 minit, 10 minit selepas ayat itu ditiupkan kepada pesakit, baru pesakit akan rasa ubat itu sedang berjalan. Rukyah-rukyah yang dibacakan kepada pesakit sedang berjalan. Sikit-sikit sedang berjalan. Masih ingat lagi dia masuk ke bilik ICU. Dia ada, kalau di Darussyifah tu ada satu bilik ICU. Bilik itu kedap bunyi, ada dinding dia semua diletakkan dengan sofa yang lembut. Kalau pesakit tu nak hantuk kepala kat dinding ke, nak mengamuk ke dinding ke, tak jadi masalah. Dengan tilamnya yang empuk, dia biarkan dalam tu. Nak mengamuk ke, nak menjerit ke, nak jadi apa kat dalam tu, kita akan perhatikan. Tidak dibacakan, tak bersilat pun dengan pesakit. Sekarang tak, bila dekat live, dekat Facebook, di TikTok, ya Allah, ramai bersilat dengan pesakit. Allahu Akbar. Takut-takut kita terbelit dalam belitan-belitan iblis. Suka iblis. Suka iblis, ya, dengan apa yang kita lakukan. Kalau orang bukan Islam tengok, kan jadi bahan kelakar. Macam kelakar bunyi dia. So kita kena elakkan benda-benda yang boleh mengundang fitnah kepada orang bukan Islam, antaranya dalam mengubat penyakit. Okey, mematuhi halal dan haram. Tak boleh bercampur kan. Kadang orang setor suka laki dan perempuan. Bila rawat pesakit, laki dan perempuan tak ada mahram. Mahram tak boleh ikut, suami jangan ikut, hanya perawat dan pesakit saja dalam bilik. Berlaku, ya. Perawat-perawat tradisional yang menjaga syarak, yang tidak patuh syarak ini, dia suka buat macam tu. Ditekan harga pesakit dan tu diugut. Kau kalau beritahu lagi suami kau macam ni, kau beritahu ke orang lain, aku hantar lagi banyak jin dalam tubuh badan kamu. Ini berlaku. Pesakit daripada Sungai Idang, pada Sungai Udang berubat di Sabak Bernam. Dikena di Sabak Bernam. Okey, dia kena bukan cabul, dia kena rogol. Pesakit ni dia kena rogol. Dia tak berani nak pergi buat report polis sebab diugut, bomong itu akan hantar lagi banyak jin kat dia. Dia sakit akhirnya. Okey, bila datang kat kita diceritakan, Allah, dia jadi fobia dah. Okey, kena hati-hati. Kita pun dah faham benda ni tak patut syarak, benda ni haram dalam Islam. So jangan kita boleh bagi kebenaran dalam perubatan Islam. Kita kena tahu, oh ni macam play, tinggalkan terus. Jangan terus amalkan. Kalau dah air dia bagi, tuang dekat pokok, siramlah pokok dengan air yang telah dijampi tu. Hati-hati. Seterusnya, yang keempat, matlamat itu tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara kita. Kita nak berubat, kita nak cari kesembuhan, tapi cara kita bertentangan dengan syarak. Gunakan juga bahan-bahan yang terlarang. Ada pesakit kita daripada Kuala Selangor akhirnya meninggal dunia. Dia ni kenapa? Perawat itu mandikan dia dengan air yang bercampur kemenyan. Ya, perawat tu bagi kemenyan, campurkan dalam air. Tak apa, mandikan dia dengan air yang saya telah bacakan pada kemenyan ni. Akhirnya bila dimandikan pesakit itu dengan kemenyan, pesakit itu tumbang. Pesakit itu kalau ikut hospital medikalnya, dia sakit SLE. Jadi macam mana pula pesakit SLE ini dimandikan dengan kemenyan, akhirnya ditumbang. Okey, bila dah tumbang, makin teruk. Ialah mungkin Allah tu nak pertemukan, kita pergi, dirawat, dia panggil, kita pergi ke rumah dia ziarah, dan kita rawat dia. Bila kita rukyahkan dia, dia dah teruk, dah terbaring, dan dia muntah-muntah. Bila muntah-muntah, kita nampak dia macam ada penyakit. Kalau istilah dia busung lah, perut dia mengembung, penuh dengan angin. Tak ada air pun dalam perut, tapi perut dia mula mengembung, keras. Okey, hari pertama rawatan dia muntah-muntah.
dan dia ada selera makan. Selepas dia muntah, dia nak makan, dia makan dengan kenyang. Besoknya sekali lagi dipanggil, tengah rawatan, akhirnya meninggal dunia ketika ruqyah dijalankan. Itu pengalaman saya dengan seorang ustaz lain lah, berdua depan saya ketika diruqyahkan meninggal dunia. Asalnya tersalah mandikan dengan air bercampur kemenyan. Tak ada pun, pelik kaedah tu. Hati-hati ya, matlamat tidak mahalkan cara. Orang tengok jumpa perawat tu sembuh, jumpa perawat tu sembuh, akhirnya kita pun pergi sebab nak sembuh. Tak boleh. Yang saya pernah ceritakan, seorang pensyarah daripada Universiti Malaya, bukan pensyarah biasa, pensyarah medikal perubatan, profesor kedoktoran, mengajar perubatan Universiti Malaya. Jumpanya Tok Sami Siam, sempat dan Thailand untuk cari kesembuhan. Sembuhlah sakit dia, dengan izin Allah sembuh. Tapi hidup dia huru-hara jadinya. Buat bisnes tak jadi, keluarga kucak-kacir, bergaduh suami isteri, panas rumah tangga, anak lari daripada dia, tak suka dengan dia, bergaduh dengan anak-anak. Tu sakit dia sembuh daripada fizikalnya, tapi daripada hubungan dia dengan keluarga kucak-kacir. Itu kesan yang berlaku. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebab jangan disebabkan kita nak sembuh, kita buat juga benda yang salah ni. Hati-hati. Kadang-kadang saya pun heran, walaupun dah pelik keadaan tu, cara tu, masih juga orang datang, masih juga orang pergi. Kan? Saya pun tertanya-tanya kenapa? Kenapa dan kenapa? Sebab kita di pusat rawatan, kita hari-hari berjumpa, nampak macam dah tak ada, tapi bila datang menakutkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang baru ni sedih daripada Shah Alam, bawa motor kata apa? Tarikh lahir dia, bukan tarikh lahir, tarikh mati dia. Dia boleh menyatakan tarikh mati dia. Dia datang pusat rawatan, puan, apa masalah? Ustaz, baru ni saya ada jumpa seorang perawat, dia beritahu saya akan mati pada tarikh sekian-sekian. Dia takut. Sebab apa? Apa yang diteka sebelum ni semuanya betul. Sakit dia betul, masalah yang diteka betul, jenis gangguan yang diganggu pun rasa macam betul. Hampir keseluruhan yang diteka oleh bomo tersebut betul. Akhirnya diteka apa? Tarikh kematian pesakit ni. Kalau kau tak nak mati, kau jumpa aku lagi, jumpa dan jumpa. Akhirnya duit tu keluar banyak dah habis dengan bomo tu, ditipu bulat-bulat. Akhirnya takut, sebab dah tahu tarikh kematian, dah macam orang nak kena gantung sampai mati. Dahsyat. Itu kat Shah Alam. Tahun bila? Tahun ni berlaku dia. Dia ni tukang urut. Dia ni mengurut orang yang baru bersalin. Seorang makcik, dia kerja dia mengurut orang bersalin. Disebabkan dia bukannya penyakit gangguan sangat pun, kan, dia cuma tak boleh tidur malam sikit. Biasalah orang dah berusia, kadang-kadang itulah yang berlaku, kan. Tapi dia tersalah jumpa perawat sampai dia jadi takut, sampai menyatakan tarikh kematiannya. Na'udzubillah. Kita cukup takutlah. Matlamat tidak mahalkan cara. Jadi yang seterusnya kita kena tengok juga, ya, ciri-ciri pengamal perawat Islam yang sebenar. Kita kena tengok perawat yang kita nak jumpa, kaji sikit latar belakang sebelum kita nak jumpa. Kaji sikit siapa dia kita nak jumpa ni untuk berubat. Jangan kita main pergi je, jangan kita main bagi je nama. Tak apa, saya ada kawan bagi nama ibu, tarikh lahir, gambar, send je pakai WhatsApp. Akhirnya dia tahu kita masalah apa, dia tahu kita sakit apa, berapa banyak jin yang ganggu. Akhirnya kita terperangkap dah. Kita terperangkap dah dengan kaedah yang salah. Walaupun kita just nak tanya-tanya je, tak apa, tanya-tanya je, kita tak percaya pun. Kan Nabi kata, tanya pun amalan solat malam kita tidak diterima oleh Allah selama 40 malam. 40 malam solat kita ditolak oleh Allah. Kewajipan, bab kata syarah daripada syarah Muslim tu, hadis tersebut menyatakan solat kita ditolak oleh Allah selama 40 malam. Tapi kewajipan kita still dikira lah, cuma pahalanya tidak dikira. Itu yang disyarahkan oleh Imam Muslim tentang hadis tersebut. Tak apa kita tak percaya, akhirnya kita pun percaya. Betul lah apa dia cakap, walaupun hanya menggunakan WhatsApp, bagi nama, tarikh lahir, gambar, dia tahu dah masalah kita. Betul lah, dia percaya, ambil. Itu yang dipanggil kufur kepada apa yang Nabi bawa. Kufur. Na'udzubillah.
perlu syahadah semula. Hati-hati. Kita tengok kaedah dia, tengok perawat yang kita jumpa, perhatikan dia, ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri yang boleh kita tengok secara basic? Okey, dia mesti tahu asas-asas ilmu syariat, sebab tak boleh bercampur dengan haram dan haram. Dia kena tahu syariat ni. Okey, bab fiqh dia kena tahu. Okey, dia kena tahu ini tak boleh dalam Islam, ini boleh. Dia kena tahu sedikit. Dia ada background agama, dia pernah belajar. Dia tahu secara basic tentang ilmu syariat, kena tahu. Seterusnya dia kena ada ilmu akidah yang betul mantap. Akidah yang betul-betul mantap, bukannya goyang. Kadang-kadang ilmu syariatnya tahu, tapi akidah tauhid dia goyang. Berlaku di Hulu Selangor, saya pun terkejut. Seorang mudir tahfiz. Mudir tahfiz ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia hafal Quran, pengamal Quran, penjaga Quran, mengajar Quran. Tapi bila merawat, dia menggunakan kaedah yang bertentangan. Apa dia buat? Dia bagi wafak kepada pesakit supaya tampalkan di pintu-pintu dinding rumahnya. Pintu masuk, pintu bilik, kecuali pintu bilik air. Nampak ada adab dan tertib. Oh, syaitan tak boleh, ini tak boleh, tempat depan tandas tak boleh, ini salah. Tak ada adab dengan Al-Quran. Tapi apa yang dia bagi itu bukannya Al-Quran, tapi wafak. Wafak ini tulisan-tulisan yang meragukan, campuran ayat Quran, campuran huruf dan nombor yang kita tak tahu pun maksudnya. InsyaAllah nanti kalau saya nampak ada skrin, saya boleh kongsikan contoh-contoh macam mana wafak, macam mana azimat, macam mana tangkal. 3 benda yang berbeza. Kadang-kadang kita sekalikan semua ni, wafak, tangkal, azimat sama. Oh tak, benda tu berbeza sebenarnya. Kita boleh bagi contoh, ya, benda-benda yang betul-betul berlaku. Ini seorang mudir tahfiz. Kita pun dah confident dah. Ustaz kata kena tengok latar belakang. Okey, kita dah tengok dah Ustaz. Mudir tahfiz ni kan, Quran dalam tangan, okey, tajwid dalam tangan. Dah takut, okey, kita okey. Sekali dia bagi wafak, suruh tampal dekat pintu. Pintu depan, pintu belakang, pintu bilik. Kita bawa tengok, la haula wala quwata illa billah. Salah. Itu sejenis tangkal yang diharamkan. Innarqa wattiwalah wattamaim syirkun. Nabi kata syirik, benda ni salah. Walaupun itu ayat Al-Quran diletakkan di pintu dengan katanya ikhtiar supaya tak ada gangguan lagi masuk dalam rumahnya. Syaitan tengok ayat tersebut dan akhirnya takut nak masuk rumah tu. Wah, betul ke? Ingat tuan-tuan dan perempuan, iblis boleh mengajar Al-Quran. Dia sendiri boleh mengajar Al-Quran kepada kita, tak kira daripada mimpi ataupun jaga. Kisah Abu Hurairah, dia ajar oleh iblis Ayatul Kursi. Itu sahabat Nabi pun diajar oleh iblis membaca Ayatul Kursi supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nabi kata betul apa yang dikata, tapi dia seorang pendusta. Ketahuilah itulah syaitan. Terkejut Abu Hurairah. Jangan main. Kadang-kadang orang yang mendakwa dapat daripada mimpi. Kita takut-takut yang datang daripada mimpi itu bukannya orang alim ataupun ialah orang-orang yang kita sangka wali Allah, tapi syaitan untuk menyesatkan manusia. Kita pernah huraikan tentang mempelajari ilmu daripada mimpi. Kadang-kadang ada perawat dapat ilmu itu daripada mimpi. Hati-hati, cukup kena hati-hati. So, kadang-kadang ada perawat tu juga, akhlak dia kita nak tengok semua dah cantik, tapi akhlak dia suka maki-maki orang. Bagus dah, faham dah syariatnya, bagus dah, Qurannya dah bagus dah, tapi bila marah asyik kena marah je. Engkau ni lah tak baca Quran, engkau ni lah, ni lah dia tak beramal, ni dia tak zikir, ni tak baca Quran, tak beramal Quran. Dia pergi marah pesakit tu. Dah lah sakit, kena marah dengan perawat. Kan bertambah sakit pesakit tu nanti. Kecewa dengan perawat yang macam tu. Ada ke macam tu? Ada. Memang berlaku. Pesakit datang pusat rawatan, datang menangis. Kenapa? Saya takut nanti ustaz marah saya. Kenapa? Sebelum ni saya jumpa perawat tu marah-marah saya. Dia kata saya tak zikir, saya tak solat malam, saya tak buat perkara-perkara sunat, sebab tu saya kena sihir, sebab tu saya kena ganggu. Allahu Akbar. Jangan. Pastikan perawat yang kita jumpa tu ada adab dan akhlak yang baik, kan? Dia bantu kita, bagi semangat dekat kita, bagi motivasi dekat kita. Jangan takut-takutkan pesakit. Ni kena jin teruk ni, jin ni saka ni, keturunan kamu ni, ya Rabbi, bela harimau putih, sebab tu kamu kena.
Kadang-kadang dia tak cakap menyeramkan, dia cakap dengan lembut je. Ni saka harimau putih, kamu dah terkena daripada saka keturunan kamu. Wah, nak menakut-nakutkan pula. Itu yang Tuan Guru Ustaz Harudin cukup pantang. Bila berjumpa pesakit, bagi tahu pesakit tu ada saka, bagi tahu pesakit tu ada sihir. Oh, cukup pantang Tuan Guru Ustaz Harudin. Sampai dia kata, siapa yang sebut benda macam tu, kau bukan lagi anak murid aku. Tu amaran keras. Siapa yang mengaku anak murid Tuan Guru Ustaz Harudin, disebut benda-benda macam tu, bukan lagi anak murid dia. Hati-hatilah. Kalau pun dia datang, kita datang jumpa rawat, oh ini Darul Syifa, okey, dia belajar dengan Ustaz Harudin, tapi bila rawat dia kata ada saka. Ini dah kena saka dah ni. Hati-hatilah. Tuan Guru Ustaz Harudin cukup pantang dengan orang macam tu, perawat yang macam tu. Hati-hati. Kita tengok ciri dia macam mana. Hati-hati supaya kita tidak tersalah. Kita dah sebutkan ada 5 benda tadi. Yang pertama, berteraskan Al-Quran dan Sunnah, amalan-amalan ulama terdahulu, tajribah daripada ulama, mematuhi yang halal dan haram. Ya, matlamat itu tidak menghalalkan cara kita, mempunyai ciri-ciri perawat atau pengamal perubatan Islam yang sebenar. Okey, antara lain jelas bacaannya dan memahami cara serta mengetahui apa yang diucapkannya. Dia apa yang dibaca, apa yang didoa, difaham. Pesakit boleh tanya je ustaz tu, ustaz baca apa tadi? Ada tak boleh saya nak amalkan? Cuba tanya dia. Pastikan apa yang diberi oleh perawat tersebut patuh syarak, ada daripada dalil daripada Quran atau hadis, ataupun kita faham makna dia sendiri. Contoh saya bagi, hari tu saya janji contoh amalan perubatan Melayu kita yang pernah digunakan pada zaman dahulu, mungkin sekarang ada. Okey, jampi menggoda seorang wanita. Benda ini berlaku, kajian daripada Datuk Dr. Amran Kasimin, ya, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, dia daripada Pesuratan Melayu. Tuan Guru Dr. Amran Kasimin ni saya menuntut dengan dia selama 3 tahun tentang amalan-amalan sihir perubatan Melayu. Okey, antara jampi yang beliau jumpa, ya, amalan orang kita dulu, bagaimana nak menggoda seorang perempuan. Ada yang nak ke? Sebab apa? Bila jampi ini dibacakan, benda ini berlaku, perempuan yang disebutkan namanya itu tadi akan merasakan datang seseorang meniduri di ketika malam. Itu berlaku. Datang dirasa macam ditidurkan, datang seperti macam bersama dengan seseorang. Itu berlaku, syaitan datang, ya, dengan bacaan dan amalan jampi tersebut. Okey, tak apa, benda ni jangan amal, saya sebutkan sebab ini untuk kefahaman. Ya, benda ini salah dan syirik kepada Allah. Bukan kelas kedua, bukan kelas ketiga, malah kelas pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ada bismillah dia. Nampak macam tak ada apa-apa. Okey, akuk ribu fiha hum watta'un wa iblis ajma'un. Ya iblis ajma'un, aku seru engkau, sifatkan diri engkau sebagai aku, pergi engkau ganggu dia. Sebut nama perempuan tu pada malam ini. Datuk Dr. Amran Kasimin, Amalan Sihir Masyarakat Melayu, muka surat 44. Dalam buku kajian beliau itu yang disebutkan. Okey, ada perkataan bismillahirrahmanirrahim, ada seru kepada iblis bernama Ajma'un supaya menyerupai diri dia pergi kepada perempuan yang disuka tu. Akhirnya perempuan tu mimpikan orang yang menjampi itu bersama dengan dia dan jatuh cinta kepada orang yang menjampi. Kena sihir. Akhirnya disihir. Kita tengok isteri kita ni berubah. Ya Rabbi, kenapa isteri aku ni berubah ni? Jadi benci dekat kita, jadi tak nak sama dengan kita. La haula wala quwata illa billah. Berubah 100%. Dulunya seorang yang tenang, akhirnya jadi pemarah. Hati-hati. Ini antara satu jampi yang pernah digunakan. Lagi satu contoh, apa amalan yang salah daripada perubatan Melayu kita? Penggunaan hantu raya. Hantu raya ini cuma nama je, nama yang diberikan oleh orang kita, padahal ia adalah jin yang diberi satu spesifik tugas sebagai khadam dia. Tapi kita bagi dia tugas, ingat dia nak buat sesuka hati? Tak, dia ada perjanjian dia untuk mengenakan balik tukang yang memberi janji. Okey, apa dia? Cara dia. Okey, ini juga daripada Datuk Dr. Amran Kasimin, Amalan Sihir Masyarakat Melayu, muka surat 33. Okey, kena pergi bertempat di satu busuk jantan jauh daripada manusia, dilakukan di tengah-tengah malam. Pagi tengah malam, cari busuk jantan, duduk kat situ.
bawa sebiji telur yang ditebuk dengan jarum, ditebukkan dengan jarum, titikkan darah orang yang berkenaan, orang yang menjampilah, orang yang nak adakan khadam tu. So titikkan darah pada lubang telur tersebut, bawa sekepal pulut kuning, sekepal nasi dan sebatang rokok daun. Rokok ini dihidupkan, jampi mentera dibacakan. Okey, saya bacakan jampi dia sebagai contoh. Ini amalan khurafat, kepercayaan khurafat, syirik kepada Allah yang perlu kita hindari. Kadang-kadang kita tak tahu, perawat yang kita jumpa dia amalkan benda macam ni. Kita jumpa dia sembuh, kita jumpa dia sembuh. Rupanya dalam belakangnya, sebaliknya dia amalkan benda-benda macam ni. Dia ada khadam dia sendiri. Cara nak panggil khadam dia, ini salah satu cara dia. Hei si hantu raya, jembalang angin, aku tahu asal usulmu. Engkau dari bulu hidung Nabi Adam. Astaghfirullahalazim. Makanan engkau telur ayam, mari makan benda-benda ini. Hei si hantu raya, mari engkau bersahabat, mari menjaga diriku. Engkau taat perintahku, ikut segala perintahku. Hei si hantu raya, menyerupai engkau serupa aku, menyerupai engkau dalam diriku. Jangan engkau langgar perintahku. Jikalau engkau engkar, aku panah engkau dengan panah berpanah-panah, panah sakti, panah Arjuna. Masya Allah. Itu mentera jampi yang dibacakan di hadapan busuk jantan untuk mencari pendamping. Bila dah ada pendamping, dah ada khadam, bolehlah dia buat kerja. Antaranya mengubat orang, antaranya menjaga kebun, antaranya menjadi hebat kebal dan sebagainya. Okey, datang pusat rawatan, saya ada satu lagi. Seorang perawat ini dia dah bertaubat. Sebelum dia menjadi bertaubat, dia merawat penyakit dan dia ada jampi yang digunakan. Antaranya wajib menyeru Maharaja Jin, wajib menyeru puteri bongsu, wajib menyeru jin-jin yang ada boleh membantunya. Dituliskan sebiji-sebiji. Ini amalan saya ustaz, saya bertaubat, saya dah tak nak, saya tinggalkan. Ditunjukkan, dituliskan balik. Allahu Akbar. Saya sedih, macam manalah pesakit-pesakit yang jumpa dia sebelum ni. Mesti dah ada jin ikut pesakit-pesakit yang jumpa dia sebelum ni. Itu yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hati-hati. Kadang-kadang kita ni tengok orang tu macam betul, macam tak betul, tapi hari ini kita dah kongsikan. Kena berhati-hati. Okey? Seterusnya, tidak melakukan perkara-perkara yang membawa syirik, ritual yang pelik, percayaan khurafat. Banyak sekarang ni ritual yang pelik-pelik, kan? Pergi ke kubur, kan, minta di kubur. Ya Allah, itu perkara khurafat. Pergi ke gunung untuk minta di gunung. Gunung ini penuh barakah, minta di gunung. Jangan minta di gunung, minta di masjid. Berada dalam masjid, rumah yang dirahmati Allah. Minta ketika kita sakit itu lebih berkat sebenarnya, lebih kuat. Lagi-lagi kalau betul orang tu disihir, memang kuatlah doa dia. Allah nak uji dia sikit dengan sihir yang berlaku, insya-Allah doanya dekat dengan Allah, tak ada hijab dengan Allah. Sebab dia telah dizalimi, orang yang disihir, dia tak ada dah hijab dengan Allah. Sebab dia telah dizalimi. Orang dizalimi, tak ada hijab dia dengan Allah. Minta terus dengan Allah. Tak perlulah pergi tempat-tempat yang pelik-pelik dan kepercayaan khurafat. Okey? Alhamdulillah, insya-Allah. Sikit.
Okay, insyaAllah saya sambung sedikit lagi dalam masa 5 minit insyaAllah. Okay, antara perkara lain, ciri perawat yang kita kena tengok juga adalah dia tidak mengambil kesempatan ke atas pesakit. Itu kita kena faham juga. Kadang-kadang dia tengok pesakit tu berduit sikit, dia ada duit sikit, ditekanlah harga dia, ditekan lagi supaya datang lagi, dikenakan charge yang tidak masuk akal. Itu berlaku ya, beratus-ratus ringgit kalau pergi jumpa dengan dia, dikenakan harga yang betul-betul tinggi. Satu jin RM80, satu jin RM200. Kita nak sembuh tak apa, duit no matter, tak ada masalah. So hati-hati, kadang-kadang ada yang mengambil kesempatan ke atas pesakit, itu duit okey lagi. Ada juga perawat ambil kesempatan ke atas wanita. Datuk isteri orang dikacaunya tengah malam, WhatsApp isteri orang, katanya nak mengubat, di WhatsAppnya perempuan tersebut yang bukan mahram, bukan pada waktu yang sesuai. Tak boleh. Ya, tak boleh. Disebabkan rawatan boleh ustaz. No way. Ya, jangan sama sekali benarkan perawat ambil kesempatan ke atas isteri atau anak perempuan kita. Kadang-kadang dia ambil kesempatan. Ya, hati-hati. Menggunakan kaedah yang jelas, mematuhi, mendapat ilmu dari susu galon yang betul. Kita tengok mana ustaz ni dapat ilmu perawatan yang digunakan. Dia perlu belajar secara talaki musafahah. Tak boleh belajar secara ambil begitu saja. Ambil daripada YouTube sikit, ambil daripada ceramah-ceramah sikit. Tak. Perubatan Islam ini perlu berguru, perlu berhadapan, talaki musyafahah dengan guru. Kena tengok ilmu yang dia ambil daripada mana sumber yang dia ambil. Tengok pada guru kepada guru tersebut, susul galurnya. Okey, seterusnya kita bagi kongsi sedikit kaedah asas dalam rawatan supaya kita faham, kita pergi kita tengok betul lah kaedah yang digunakan. Pertama, biasa kita jumpa kalau perubatan Islam, ruqyah syari'iyah, ruqyah yang mengikut syarak. Saya pun dah terangkan sebelum ini apa ciri-ciri asas ruqyah itu sendiri. Kita dengar bacaan dia betul, doa yang dibacakan itu jelas, dia tidak ada sorok-sorok bacaan dia. Okey, bacaan Quran dia dengan tajwid dan makhraj yang betul. Okey, tak ada masalah. Yang kedua, kadang-kadang perawat ini menggunakan air, dia minta air. Adakah dalam hadis ataupun petunjuk daripada Nabi tentang penggunaan air ini? Okey, ada. Okay, kita tengok satu daripada hadis daripada Baihaqi daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disengat oleh kalajengking ketika sedang melakukan solat. Sesudah selesai solat, baginda berkata, Allah melaknat kalajengking kerana ia tidak meninggalkan orang yang melakukan solat dan selainnya. Kemudian baginda meminta air dan garam, dan baginda menyapu tempat gigitan dengannya dan membacakan surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi membaca pada garam dan air. So hadis ini hadis sahih, boleh diamalkan, boleh dibacakan pada air, pada bahan, dan digunakan pada pesakit. So jadi kaedah itu tidak bertentangan dengan syarak, malah ada dalilnya yang sahih. Seterusnya daripada Muhammad bin Yusuf bin Thabit bin Qais bin Shimas, daripada ayahnya, daripada datuknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilangkanlah kesakitan ini daripada Thabit bin Qais bin Shimas, wahai Tuhan sekalian manusia. Kemudian baginda mengambil tanah daripada Buthan, satu lembah di Madinah, dan meletakkannya dalam bekas, lalu baginda meniup kepadanya setelah dicampuri dengan air padanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hadis ini hadis sahih. Boleh tiup pada bahan, boleh menggunakan bahan, boleh ditiup pada air. Sebab itu bila jumpa perawat, jangan tinggal bawa air. Kita nak ambil contoh daripada Nabi itu sendiri. Okey, seterusnya apa kaedah yang digunakan? Kadang-kadang perawat ini akan sentuh ataupun tepuk pada bahagian yang sakit. Contoh rawatan tentang, sedikit saya kongsikan bila belajar dengan Tuan Guru Saharudin, orang yang ada masalah tentang syahwat dan sebagainya, dia tak boleh bersama dengan isteri, dia ada masalah kat situ. Jadi apa yang dia ajar, tepuk pada bahagian pinggang, bacakan beberapa ayat ruqyah dan ditepukkan ketika rawatan. Adakah kaedah ini pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, memang ada. Kita tengok daripada hadisnya daripada Uthman bin Abi Al-As. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan aku ke Taif, dan pada suatu ketika sesuatu telah ditunjukkan di dalam solatku hingga aku tidak tahu apa yang aku baca dalam solat tersebut. Apabila aku melihat perkara tersebut, aku pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, adakah engkau anak Abi Al-As? Aku pun menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda berkata, apa yang berlaku kepadamu? Jawabku, wahai Rasulullah, sesuatu telah muncul di dalam solatku hingga aku tidak tahu
apa yang kubacakan dalam solatku. Kata baginda, itulah syaitan yang menghampirimu. Lalu aku pun mendekati baginda, dan aku pun duduk di atas permukaan dua kakiku, dan baginda pun menepuk dadaku dengan tangannya, dan baginda meludah mulutku seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah. Baginda melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian baginda bersabda, teruskanlah dengan kerjamu. Maka kata Uthman, demi hidupku aku mengira bahawa aku tidak pernah menghadapinya selepas itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini hadis sahih. Nabi menepuk dada Abi Al-As sebab dia rasa ada gangguan ketika solat. Nabi tepuk dada dia. Nabi bacakan, Nabi ludah dalam mulutnya. Nabi sebut, ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Ludah dalam mulut Abil As. Jadi kaedah meludah dalam mulut ini kita tinggalkan. Itu hanya pengkhususan kepada Nabi. So jangan ambil, oh ustaz tu ada Nabi buat. Oh no. Ada perkara yang boleh kita ambil, ada perkara yang kita tidak boleh ambil. Seperti meludah dalam mulut pesakit itu bukan daripada kaedah rawatan Islam. Bukan. Itu pengkhususan sebab ada keberkahan air ludah Nabi. Air ludah kita tak ada berkahan. Air ludah kita orang awam tak ada keberkahan. Jangan. Tak apa ustaz, dia ulama ustaz. Dia ulama, dia wali Allah. Ludah puit. Sanggup ke tuan-tuan? Bagi anak tuan-tuan diludah oleh orang. Nauzubillah. Jangan buat Jangan buat. Kalau jumpa hindari. Wallahu alam. Okey, hati-hati, itu kaedah asas. Kita bacakan jampi dengan Al-Quran atau doa, gunakan ayat atau bahan, kita jampi dan tiup pada air dan bahan, dan kita pegang pada tempat yang sakit atau tepuk-tepuk pada tempat yang sakit. Itu antara contoh rawatan yang mengikut syarak atau kaedah-kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terakhir sebelum saya tinggalkan kuliah hari ini, saya nak tinggalkan beberapa amalan Nabi. Okey, untuk menjaga diri kita daripada gangguan jin dan sihir. Benda ini mudah, benda ini simple, benda ini sangat kuat. Okey, kalau kita nak pergi ke satu tempat, sekarang ni musim cuti sekolah, musim cuti, kita nak bawa keluarga kita nak bawa anak-anak kita nak bercuti. Kita nak, sebab banyak kes saya dapat pesakit ini pergi ke hotel kena ganggu, pergi ke rumah homestay kena ganggu. So macam mana nak elak daripada terkena gangguan ini? Okey, kalau nak pergi ke sesuatu tempat, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik dan Sunan Al-Tirmizi dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sampai pada satu tempat lalu mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang telah diciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggunya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim sahih. Kita baca je a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali, bila dah sampai, sebelum pergi kita baca, dah sampai pun kita baca. Biiznillah kita akan terlindung daripada gangguan jin ataupun sihir ataupun makhluk halus insya-Allah. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apa-apa pun yang berlaku membahayakan dirinya. Masya Allah. Dengan membaca kalimat tersebut, Nabi menjamin bahawa tidak akan berlaku perkara berbahaya ke atas dirinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hadis hasan sahih. Jadi hadis ini boleh diamalkan. Okey, ayat-ayat ini boleh diamalkan insya-Allah. Okey, wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada tersilap kata, tersalah bicara. Jika ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp kepada saya. Insya-Allah moga-moga ilmu yang disampaikan, perkongsian disampaikan dapat dimanfaatkan. Moga-moga kita semua dalam rahmat serta kasih sayang Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.